Okey. Okey. Untuk hari ni saya akan habiskan reaction in alkenes. Okey, tu satu part lagi. Dan apa? Dan malam ni boleh jawab quiz dah lah. Okey, so quiz 3 pada malam ni untuk makluman sampai alkyne. Okey, so kita ada alkene, alkene dan juga alkyne. So tiga-tiga tu masuk dalam quiz 3 malam nanti. Okey. So untuk hari ni kita habiskan reaction in alkene. Sekejap saya share screen dulu. Okey, boleh nampak ke slide-nya? Boleh nampak? Boleh. Okey. So kita sambung yang last hari Selasa yang lepas tu. Okey, so sini kita dah go through sampai sini. Okey, sampai sini halogenation of alkene in inert solvent. Okey, so kita ada lagi satu proses halogenation. Okey, yang of alkene tapi dia in water in water. So bila kita ada alkene ni, C double bond C, kemudian dia react with Cl2 dan juga water. Okey, yang sebelum ni in inert solvent in inert solvent CH2Cl2 dan X ni boleh jadi Cl2Br2. Okey, so yang ni tak ada masalah. So dia akan buka this double bond dan dia akan ganti dengan X lah. X ni sama ada Cl ataupun Br. Okey. Dan untuk yang ini, okay, dia react dengan Cl2 tapi dalam water. Okey, so C double bond C ni dia akan buka lah dia punya ikatan dan dia akan ganti dengan X. Dan lagi satu dia akan ganti dengan OH. Okey, so X kat sini boleh jadi Cl ataupun Br juga. Okey, so kita boleh react dia dengan Br2 in water pun boleh. Okey, so contoh yang ni lah. Okey, so macam mana kita nak namakan yang ni? So awak boleh namakan dia daripada sini 1, 2, 3, 4. Okey, dan kena ambil nombor yang paling yang terendah lah. So kalau daripada sini 1, 2, 3, 4. Okey, sama ada 1 dengan 3. So kita kena consider 1 lah pada alkene ni. Okey, so dia akan jadi 1 butin. Okey, yang terpanjang kita ada 4 karbon. 4 karbon ni butin lah. Okey. Dan pada karbon yang keberapa ada alkene? Pada karbon yang pertama. Okey, kemudian pada karbon yang ketiga ni kita ada substituent. Okay, substituent kita adalah metil. Okey, pada karbon yang ketiga. So nama dia 3 metil 1 butin. Okey. So dia akan buka this ikatan ni lah. Dia akan buka ikatan ni dan dia akan insert OH dan juga Cl. Okey, Cl. Okey, so macam mana kita nak tahu later on dia nak letak OH ni sebelah mana? OH sebelah sini ataupun OH dekat sebelah sini? Nanti later on nanti kita tengok nanti dekat slide yang seterusnya. Okey, so sekarang awak terima dulu. So dia akan ganti yang ni. Okey, dia akan putuskan this bond. Okey, dan dia akan masuk OH dengan Cl. Okey, so dekat sini you boleh kira daripada sini lah. You boleh namakan. Okey, 1, 2, 3, 4 ataupun daripada 1, 2, 3, 4. Okey, tapi kita kena ambil nombor yang terendah. So kita kena consider yang ni lah, yang bawah ni. Okey, so ni adalah sejenis alkohol lah. Okey, nanti kita tengok kenapa dia jadi alkohol. Okey, alkohol. So kita ada 4 karbon. So dia jadi butanol. Okey, parent names adalah butanol. Dan pada karbon yang kedua ni ada OH. So kena letak 2 kat sini. Okey, dan pada karbon yang ketiga kita ada substituent. Substituent kita adalah 3 metil. Okey, dan pada karbon yang pertama kita ada kloro. Okey, so yang ini kita kena letak kloro first lah.
then baru metil ikut alfabet. So 1 chloro, 3 metil, 2 butanol. Okay. Okay, kita tengok example 8. Okay, so kat sini dia suruh awak draw the major product of each reaction. Okay, so sini dia menggunakan inert tadi. Okay, inert Cl2, lepas tu CH2Cl2, dia ni Br2 dalam H2O. So macam mana kita nak draw the major product? Okay, so kat sini dia akan buka lah this double bond here. Okay, double bond here. So dekat sini dia akan insert sini kita letak another one Br, dan kat sini ada lagi Br lah. So ni tak ada masalah, dua-dua pun Br. So dia akan jadi macam ni. Okay, so yang ni pun sama. So dia akan buka this ni bond ni jadi single bond dia. Okay, so sini akan masuk OH. Okay, lagi satu di sini akan masuk Br. Okay, so macam tu je lah. Macam mana awak nak tulis dia punya produk. Okay, so tadi untuk yang ini tak ada masalah lah. So dua-dua belah pun kita boleh masuk Br. Okay, tapi kat sini kita ada choice lah sebenarnya. Okay, sama ada awak nak masukkan sini OH ataupun sini Br, atau you nak letak kat sini Br, sini OH. Okay, so mana satu yang betul? So awak kena refer Markovnikov rule. Okay, so Markovnikov rule ni dia state in addition of H hex to an alkene, okay, H atom adds to the C atom of the double bond that already has the greater number of H atom. Okay, faham tak kat sini? Okay, maksudnya kat sini katalah kita ada CH3, CH. Okay, so sini double bond H, kemudian CH2. Okay, H2 dia akan masuk pada karbon yang banyak H atom. So dia akan masuk di sini. So compare dengan sini, okay, CH kat sini ada satu je H yang terikat pada C. So this carbon akan masuk X lah. X ni sama ada Cl or Br. Okay, so awak kena hati-hatilah kat sini. Okay, so mana satu awak nak letak Br dan mana satu awak nak letak H. Sini bukan OH sorry. OH. Betul lah OH kan kat sini. Okay, OH okay, tak apa. Kita tengok lagi seterusnya. Okay, so ini untuk this one hydrohalogenation Yang ni tak ada kaitan. So awak kena terima je yang ni. So sama ada awak nak letak sini OH ataupun sini Br ataupun sini Br ataupun sini OH. Nanti kita tengok macam mana dia letak kat sini. Sini nanti saya highlight kemudian yang ni. Okay, so seterusnya adalah hydrohalogenation. Okay, hydrohalogenation ni yang akan follow Markovnikov rule. Okay, HX to alkene. Okay, so sini HX. Okay, sama ada HBr ataupun HCl. Okay, so H ni dia akan insert pada karbon yang banyak H lah. Okay, so example yang ini. Okay, so kat sini tak ada masalah. Awak boleh letak mana-mana je. Sebab karbon kat sini pun dia terikat dengan 2H. Karbon di sini pun terikat dengan 2H. So awak boleh letak mana-mana pun. Sini boleh, sini pun boleh. Atau sini Br. Okay, sini H pun boleh juga. Okay, so sini tak ada masalah. Okay, okay, sini settle. Okay, yang ini yang ini pun tak ada masalah sebab H dia C yang karbon dia terikat dengan bilangan H yang sama. Okay, so awak boleh masuk je mana-mana. Okay, jadikan dia HCl. Okay, masuk satu H, masuk satu Cl. Okay, nanti kita tengok contoh 9. Okay, kita tengok contoh 9. Draw the product form when each alkene is treated with HCl. Okay, so untuk yang ini, okay, so C kat sini. Okay, C kita ada
Sini C CH3. So sini C dia lebih banyak apa ni kita akan buka H ikatan ni. So kita akan insert H dekat sini lah. Okay, so sini H di sini. Okay, Cl di sini. Okay, H akan masuk pada carbon yang memang dah banyak H. Kemudian Cl akan masuk pada carbon yang kurang H. So jawapan dia jadi macam ni. So this one dia akan follow tadi Markovnikov rule. Okay, Markovnikov rule. Okay, sama juga dengan yang ini. Okay, sini dia ada C CH3. Okay, dan sini CH2. So of course lah H ni akan masuk di sini. Dan Cl akan masuk di sini. So dia akan buka lah double bond ni. Okay, clear tak? Okay tak? Boleh kita pergi C ni. Sama jugalah dengan C ni. C di sini. Okay, dia akan masuk HCl kat sini lah. Kemudian sini akan tambah H. Okay, H akan pergi pada carbon yang banyak H. Manakala X ataupun Cl ataupun Br dia akan masuk pada carbon yang kurang H. Okay, so yang ni bila awak nak tambah lagi apa ni so dia akan jadi macam ni lah. Okay, so ni macam mana kita nak tentukan dia punya produk based on Markovnikov rule. Okay tak? Clear tak? Okay tak so far? Okay, madam. Okay. Okay, so yang ni satu contoh diikut Markovnikov rule lah. Kena ingat lah Markovnikov rule sebelum ni dalam hari Selasa hari tu Stasif rule. So ada dua rule dah dekat sini, Stasif rule dan juga Markovnikov rule. Okay. Okay, so kita juga ada reaction yang melibatkan anti-Markovnikov addition. Okay, so dia occur only when HBr is used in the percent of peroxide. Okay, bila dia ada peroxide. Okay, peroxide ni ROOR. So example H2, HOOH ataupun CH3 yang ni O. Okay, yang ni CH3. Okay, nanti kita tengok Okay, so ROOR. Okay, yang ni lah. Okay, kita tengok yang ni dulu. Okay. Okay, so bila dia follow anti-Markovnikov addition, so sepatutnya Markovnikov rule, okay, H2 dia akan masuk pada carbon yang banyak H. Tapi bila dia anti-Markovnikov rule, H atom attached to C atom with fewest H atom. So dia terbalik lah. Dia opposite dengan Markovnikov rule tadi. Okay. So kat sini bila CH3, okay, yang ni CH, okay, this one is one of type of alkene. Okay, CH2, bila dia masih tambah dengan HBr tapi with percent peroxide, okay, HOOH macam ni. So H dia akan masuk pada C with fewest H atom. Okay, manakala Br akan masuk pada carbon yang lebih banyak H. Okay, so dia terbaliklah dengan proses sebelum ni sebab dia follow anti-Markovnikov addition. Okay, so bila HBr dia ada percent of peroxide, so dia akan follow anti-Markovnikov rule lah. Okay. Okay, so ni example lah difference between anti-Markovnikov dan juga Markovnikov. So reaction dia sama, cuma dia ada percent of peroxide kat sini. Dia ada percent peroxide kat sini, dia akan follow anti-Markovnikov. Yang ni dia bila ada HBr saja without peroxide, dia akan follow Markovnikov rule. Okay, clear So produk dia lain lah. Okay, kalau dia ada peroxide, so produk dia akan jadi 1 bromopropane. Okay, kalau dia follow Markovnikov rule, so dia punya produk adalah 2 bromopropane. Clear tak? Clear tak sampai sini? Okay, madam. Okay Okay, kita pergi tengok example 10. Okay, predict the major product of the following
reaction. Okay, so kat sini dia ada percent of peroxide lah. Okay, peroxide. Okay, so dia akan follow anti-Markovnikov rule. Okay, Markovnikov rule. Okay, so H dia akan pergi pada carbon yang kurang H. Okay, dan Br akan pergi pada carbon yang banyak H. Okay, so sini akan insert Br lah kat sini. Dan sini akan masuk H. Okay, sama juga dengan yang ni. Okay, H akan masuk pada carbon yang kurang H. Yang kurang H yang ni lah. So dia akan masuk kat sini. Okay, dan CH2 akan akan terikat dengan Br. So dia akan jadi macam ni. Okay, so yang ni follow anti-Markovnikov rule lah. Okay, boleh sampai sini sebelum kita masuk hydration. Ya. Okay, sebelum kita masuk hydration. Okay, next proses adalah ni hydration. Hydration maksudnya dia react dengan water. Okay, dia react dengan water. Okay, so dia react dengan water. Okay, dia react dengan water. Okay, ni kita punya alkene dan dia react dengan H2O di sini. With percent of acid. Okay, so condition dia ada catalyst, dilute acid sulfuric. Okay, so yang ni pun dia akan follow Markovnikov rule. Okay, so H dia akan pergi ke carbon yang lebih banyak. H akan pergi insert pada carbon yang greater H. Greater H. Okay. Oops. Greater H dan juga OH. OH akan pergi C yang lowest H. Okay. Okay, contoh kita boleh tengok example 11. Okay, give the major product obtained from the acid catalyst hydration of each of the following alkenes. Okay, so kita tengok part A. Tu example 14 ni. Okay, so kita ada this alkene here. Okay, so H akan masuk pada carbon yang banyak H. Okay, so yang ni lah. So H akan masuk kat sini. Dan OH akan masuk di sini. Okay, so yang ni dia akan follow Markovnikov rule. Okay, sama juga yang ni. Okay, so dia akan buka this carbon. Okay, dan carbon yang banyak H akan insert dengan H. Yang kurang H akan masuk OH. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Okay, answer. Okay, untuk part C. Okay, so this ni kita punya alkene. Okay, so ni kita boleh buka kita punya ikatan. So H akan masuk kat sini lah ni. Di hujung ni kita letak H. So pada carbon ni boleh letak OH. Okay. Okay, sama juga dengan yang ini. Yang ini H akan masuk ke sini lah. Dia akan insert dengan sini. Akan buka. Okay, so OH di sini. Okay, OH di sini. CH2. Sini CH3 kot silap saya ni. Silap ni. Okay, tolong betulkan ni. Okay, ini ada CH3 Okay, so dia akan dapat jawapan dia macam ni lah. Okay, so yang ni dia akan follow Markovnikov rule. Okay. Dia tak sampai habis dah ni reaction of alkene. Kemudian kita pergi go through sikit test. Okay, so dalam alkene ni dia ada test dia yang tersendiri lah untuk kita bezakan
jenis-jenis alkene dan juga alkyne. Okay, so untuk unsaturated test, to test the percent of double bond. Okay, so untuk kita bezakan alkene dan juga alkene, so kita ada dua jenis test. Okay, bromine test dan juga Bayer test. Okay, Bayer test. Okay, pergilah go through sikit-sikit yang ni. Okay, so untuk Bayer test, okay, so dia akan berlaku pada room temperature. Okay, dan dia juga perlukan KMNO4, okay, dilute OH negatif dalam keadaan yang sejuk. Okay, so bila kita test untuk alkene, okay, so dia akan ada observation lah. So observation dia, purple color of KMN04 akan decolorize dan brown precipitate form. Okay, so yang ni lah. So bila kita buat test ni untuk alkene, bila you dapat this kind of result, so you tahulah itu adalah sejenis alkene. Okay, so ini dia punya example lah. Okay, semua kalau dalam keadaan alkene, kalau kita react dengan yang ini dan juga yang ini, so dia akan ada OH ni. OH ni dia akan masuklah pada ikatan alkene ni. So dia akan masuk OH di sini, OH di sini. Okay, dan dia akan ada brown precipitate. Ini datang daripada MnO2 ni lah. Okay, sama juga yang ini. So kita pecahkan di ikatan, so tambah dengan OH di sini. Okay, dan tambah dengan Mn02. Okay, Mn02 ni adalah brown precipitate. Okay. Okay, habis untuk Bayer test. Kemudian kita ada juga bromine test. Okay, bromine test in CH2Cl2 lah. Okay, so yang ini dia masukkan BR lah, mana-mana satu pun, sebab memang dua-dua jenis BR yang masuk. So dia akan pecah di sini dan dia akan masukkan BR lah. Okay, dia punya observation, reddish brown of BR through decolorize. Okay, this one is bromine test. So untuk kita bezakan alkene dan alkyne, so kita ada dua jenis test, Bayer test dan juga bromine test. Okay, so ni dia punya contoh lah. Okay, so yang ni kita masukkan dia dengan BR lah kat sini. Okay, so dia akan jadi macam ni. So observation dia, the reddish brown colour of bromine decolorize. Macam ni lah. Okay. Okay, dan test yang ketiga adalah bromine test in water. Okay, bromine test in water. Okay, so yang ni tadi yang follow Markovnikov rule tadi. Yang ni bukan follow Markovnikov. So dia akan ada salah satu C kat sini, dia akan masuk BR, lagi satu OH. Okay, sorry silap. Okay. So yang ini observation dia, reddish brown colour of BR to decolorize. Okay, so yang ni adalah bromine test in water. Hanya untuk bromine je lah, Cl tak boleh, bromine je boleh. Okay. Okay, settle untuk test tiga test ni lah. Okay, so yang ni dia akan buka di ikatan. Okay, so BR akan masuk di sini, kemudian OH. Okay, masih ada sikit lagi. Nak bila ni. Okay, next adalah berkenaan dengan oxidative cleavage of C double bond C. Okay, so sini kita ada berapa jenis Ada dua ke? Dua. Satu adalah ozonolysis. Kemudian lagi satu adalah reaction of alkene in with hot acidified KMN04. Okay, kita pergi one by one. Okay, untuk ozonolysis, reactant dia adalah alkene. So dia punya produk adalah aldehyde ataupun keton. Okay, so dia punya condition O3 followed by zinc, kemudian H2O, atau ozone followed by CH3 2S. Okay, so kita pergi refer one by one.
Okay, kita pergi dulu refer yang ni. The first one. Okay, yang ini kita ada C double bond C. Okay, R prime. Okay, H. Katalah sini ada H ni. Okay, R. C ni ada RR, kemudian double bond C. Kemudian R prime H. Okay, so ozon dari sini dia akan pecah macam ni je lah. Dia akan pecah double bond ni. Kemudian sebahagian kat sini akan terikat dengan O. Kemudian sebahagian sebelah sini akan jadi yang ni. Okay, R prime CH double bond O. Okay, so yang ni kita panggil dia keton. Yang ni kita boleh panggil dia aldehyde. Okay, sebab C ni dia ada H dan juga R prime. Yang ni both C dia terikat dengan R. Okay, R. So yang ni kita panggil dia keton aldehyde. Yang ni just knowledge sajalah. Okay. Okay, sama jugalah dengan yang ni. Okay, so kita akan potong dia kat tengah-tengah macam ni. Okay, kemudian C double bond O. Okay, akan terikat dengan O macam ni. Kemudian CH3. CH3, H3 kat sini. CH3 kat sini tadi. Sini je. Okay. Dia akan terikat dengan oksigen. Okay. Dengan oksigen. So dia akan jadi macam ni. Sama juga lain dengan yang ni. Okay. Yang ni. So dua kat sini bawah ni. Okay. Tolong buat correction sikit. So CH. Okay. Double bond O. Kemudian kita ada CH double bond O. So dia akan pecah macam tu je lah. Okay. Macam tu je. Simple. Okay. Ozone analysis can be used to determine the structure of unknown alkene. Okay, so katalah proses dia terbalik pergi ke sebelah sini. Okay, maksudnya. Okay, katalah kita ada aceton plus dengan butana. Okay, yang ni adalah ozone analysis punya produk. So, awak boleh cantum lah. Macam ni. So, awak padamkan O ni. Awak cantum je kita punya double bond. So, akan jadilah macam ni. So, alkene that underwent ozone analysis. Okay, so awak boleh tahulah daripada yang ini dan dia react dengan yang ni. So awak tahu alkene awak tu jenis apa. Okay, another one adalah reaction with hot and acidified KMN04. Okay, so inilah dia punya reagent. Okay, produk dia adalah keton dan carboxylic acid. Okay, so yang ini sama juga macam tadi. Okay, cumanya dekat H ni dia akan ganti dengan OH. Okay, hanya H sahaja yang boleh ganti dengan OH. R tak boleh So bila dia pecah dua, so yang ni tak apa, macam biasa awak sambung dengan O dan C kat sini pun sambung dengan O dan H yang ada pada C, salah satu C akan ganti dengan OH. Okay, sebab tu dia dapat menghasilkan keton dan juga carboxylic acid. Okay, ni pun sama juga. Okay, ni pun sama juga. So dia akan belah macam ni lah. Okay, belah macam ni. CH. Okay, dan akan ada yang ini dua-dua ni dia ada H. So dia akan jadi C double bond OH. Okay, hanya yang ada C double bond, kemudian dia ada RR, dia boleh dapat keton. Kalau dia tak ada sebelah sini pun masih H, so dia tak akan dapat keton lah, dia hanya boleh dapat carboxylic acid. Okay, sebab dia ada H tu kat situ Okay, sebab tu kat sini, yang ni sebelah sini, kalau awak kembangkan macam ni H, sini CH3. Kemudian kita ada double bond, kemudian H, CH3. Okay, so sini kalau awak pecah dua, so sini ada H sini pun ada H. So this H akan bertukar jadi OH lah kat sini. H kat sini pun jadi OH. Kalau dia ada CH3 kat sini, so tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau dia ada H, so dia akan jadi carboxylic acid. Macam ni C double bond OH. Okay, sama juga dengan yang ini. Yang ini yang ini pun sama juga.
Okay, C. Okay, yang ni dia ada C. Mana Oh, sini. Dia terikat dengan CH3. Okay, so dia pecah dua. So, kalau kat sini, kalau awak macam buat macam ni, lebih nampaklah senang. Sekejap Okay. Sini H. Okay, sini kita ada CH3. Okay, sebelah sini kita ada CH3, CH2. Okay, so awak belah dua kat sini. So, sini tak ada masalah. RR. So, awak boleh gantikan dia dengan O lah kat sini. Belah macam ni. Kemudian, kat sini dia ada H dan juga H. Okay. So, kat sini awak tak boleh dapatkan dia carboxylic acid sebab C kat sini terikat dengan dua H. Okay, so dia akan hasilkan CO2 dan juga H2O. Kalau kat sini CH3, then yes, H kat sini awak boleh convert jadi OH. Okay, itu saja. Ini pun sama juga. Okay, so boleh belah dia dekat sini. Okay, so sini C. Dia terikat sebelah sini pun C. So dia akan sambung dengan O. Okay, tapi di sini C. Okay, so terikat dengan C juga ke kat sini. So dia ada H kat sini Dia ada H. So dia akan ganti C double bond OH. Okay, satu dia dapat yang ni dan lagi satu dia akan dapat carboxylic acid. Okay, kita tengok example 12. 12 ni apa ni? Okay, example 12. Example 12. Okay, pun sama jugalah. Okay, so draw the product from when each alkene is treated with ozone followed by zinc dan juga H2O. Okay, so untuk yang ni, so dia akan belah lah dua. Okay, so yang ni C, dia dapat ni, dia dapat sejenis keton kat sini. Kemudian sebelah sini C double bond, sebelah sini H. Okay, macam tu je lah. Ni just knowledge je lah yang ni. Semua ni Okay. B ni pun sama juga. Okay. B ni pun sama juga. C pun sama. Okay, habis dah sampai setakat ni. Yang ni, apa dia ulang balik ni? Oh, ni tak ada lah ni. Apa ni? Ni kalau kat sini lain. Dia ada dua alkene kat sini. So, dia akan belah macam ni. Okay, dua-dua ni dia akan belah. Okay, so dia akan dapat yang ni satu dan kat sini satu. Okay, yang ni pun sama. Okay, so sini dia ada dua alkene kat sini. Dua-dua pun dia belah. Okay, dan akhirnya dia akan dapat this product lah. Okay, yang ini dengan panas. KM04H+, tapi dia panas dalam keadaan panas. So, dia akan dapat acid carboxylic. Okay, yang ni tak ada masalah lah. Yang ni memang awak sambung je dengan oksigen. Okay, yang kat mana awak belah, kat situ je awak sambung dengan oksigen. Cuma yang ini, bila dia react dengan kalium manganate, dengan kehadiran asid dan juga panas, berhati-hatilah. Ada certain produk dia akan dapat asid. Ada certain produk dia tak akan dapat asid. Okay, so bergantunglah tengok pada carbon tu dia ada H ataupun tidak. Okay, yang ni pun awak boleh detect lah what kind of alkene. Okay, kalau dia ada propionate acid dan pentanoic acid, so kat mana awak boleh gabung dia untuk jadi alkene. Okay, so awak boleh detect lah what kind of alkene yang digunakan dalam proses oxidation ni. Okay. Yang ni contoh juga, example 15. Okay, boleh tengok yang ni. Okay. Okay, so yang ni dia bagi carboxylic acid. So, dia plus dengan CO2. Okay, so awak boleh dapatkanlah alkene dia sejenis alkene yang apa dia So yang ni proses dia terbalik. Okay, opposite So yang ni pun sama juga.
So kat mana awak nak ikat dia. So dia ni awak boleh ikatkan dia kat sini lah. Okay, so ni padam lah kat sini. Padam kat sini. So jadi CH, okay, CH2, CH2, CH3. Then tadi sambung kat sini C, okay, CH3, CH3. So dapatlah. Okay, B. Okay, C ni pun sama juga. So awak boleh combine lah kat dia kat sini. Okay. Okay, habis untuk reaction in alkene. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya so far sampai sini? Ada soalan nak tanya?